Ya Tuhan, hari ini kami memperingati hari turunnya Roh Kudus dicurahkan. 主啊，今天我们一起来纪念圣灵降临节。 Tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami, dan tinggal dalam roh yang kudus itu. 帮助我们好，让我们能够明白、理解，并且邀请圣灵住在我们里面。 Sebab ketika hari Pentakosta itu tiba, Tuhan Engkau mengubahkan dan menguatkan murid-murid dengan begitu luar biasa. 因为当圣灵降临的时候，你大大的鼓励、激励你的门徒们。 Mereka bukan lagi pribadi yang takut, 他们不再是那害怕的人了， mereka bukan lagi pribadi yang kecewa, 他们也不是失望的人了， mereka bukan pribadi yang sedih. 他们不是难过的人了。 Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kemudian berani untuk menjadi saksi Kristus. 他们成为那些勇敢了，成为基督的见证人。 Dan kami memiliki roh yang sama Tuhan. 我们也拥有同样的圣灵主。 Dan sejenak kami akan kembali lagi untuk melihat Roh Kudus yang sudah ada tinggal berdiam di dalam diri kami. 待会儿我们要一起再看圣灵住在我们里面的， Melalui kebenaran firman Tuhan. 借着主你的真理， Tolong setiap kami ya Tuhan, 求主帮助我们每个人。 kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们祷告是奉靠主耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Silahkan duduk saudara sekalian. 弟兄姐妹们，请坐， Shalom. 平安。 Saudara, kita masuk dalam minggu, hari ini Minggu Pentakosta. 今天我们要纪念圣灵降临节， Kita akan bersama-sama melihat dari kitab surat Roma pasal yang ke-8. 我们一起来翻开我们圣经罗马书第8章。 Roma 8 ayat 1 sampai 17. Saudara. 罗马书第8章第1到第17节。 Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. Ayat 12 sampai ayat yang ke-17 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第1到第11节会用印尼文来阅读，然后第12节到17节用中文来阅读。 Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 12节这样说：弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，却顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵致使身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所爱的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。就是儿女便是后世，就是神的后世，和基督同作后世。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。 Saudara, ada seorang yang bernama Rusty Russell. 弟兄姐妹们，有一个人叫做 Rusty Russell。 Saudara, ini adalah satu kisah nyata yang kemudian difilmkan dengan judul The 12 Mighty Orphans atau 12 anak-anak yatim yang
kuat, gagah perkasa gitu kira-kira. 有一个真实的故事发生，然后被拍成一部电影，叫做《12个强大的孤儿》。 Saudara, Bapak Russell ini adalah seorang guru. 这位 Russell 是一个教师， Dia pelatih football Amerika yang pindah dari satu tempat yang sudah baik, kemudian pindah ke tempat sekolah yang namanya Masonic School of Orphans, sekolah khusus anak-anak yatim piatu. 他是一个老师，在一个很好的学校里，但是他搬到一个孤儿院的学校里去教那些孤儿。 Karena dia mendapatkan panggilan dari orang yang di belakangnya dia itu yang tua itu saudara, yang dipanggil biasa dengan sebutan doc. 因为有一个人就是在他背后的那个老人，常常被人叫 doctor。 Saudara, ketika dia datang ke sekolah yatim piatu ini, dia mendapati 150 siswa yang benar-benar yatim piatu. 当他到那个学校里，他发现在里面有150个孩子都是婴儿。 Latar belakang kisah ini adalah ketika setelah Perang Dunia yang pertama dan Amerika mengalami yang namanya Great Depression, ya, satu kondisi perekonomian yang hancur-hancuran. 刚才就是说他们都是孤儿，然后因为美国第2次世界大战以后，在美国发生了很大的压力。 Dan salah satu stigma yang besar adalah ditujukan kepada anak-anak muda yang tidak punya orang tua atau mereka punya orang tua tetapi ditinggal pergi oleh orang tuanya dan mereka jadi yatim piatu. 最大的屈辱就是给那些孩子们，他们实际上有的有父母，但是被父母抛弃了；有的是真正的孤儿。 Sudah menjadi yatim piatu pada waktu itu adalah satu perasaan yang begitu berat. 成为一个孤儿，那时候是非常沉重的一种感受。 Mereka dipandang sebelah mata. 他们被人瞧不起， Mereka adalah warga kelas 2. 他们是2等级 Mereka 的 adalah 市民， sampah masyarakat. 他们是社会的 Mereka 人 adalah 渣， anak yang tidak memiliki masa depan. 他们是根本没有将来的孩子们。 Sehingga saudara kita bisa lihat bahwa anak-anak ini, anak-anak muda ini mereka merasa kecewa. 所以这些孩子们，他们还年轻，但是他们非常的 Mereka 失望， merasa kehilangan. 他们觉得很失落， Mereka sendirian. 他们太孤单了， Mereka marah. 他们也生气。 Bagaimana enggak saudara ketika satu waktu ada salah satu anak yang kemudian bapaknya meninggal, bukannya mamanya yang kemudian asuh dia, 怎么可能没有这种的感觉？因为有一个孩子，他的父亲去世了但是不是他母亲教养他长大 tapi dia cerita mamanya setelah bapaknya meninggal bilang begini sama anaknya. 但是他诉说他的母亲，当他父亲去世了以后，他这样说 Bapakmu sudah mati, Ini mama fuji. mau pergi ya, tinggalin kamu sendirian. Sudah kayak begitu saudara. 你的父亲死了，所以你的妈妈要放弃你了，要走了。 Bagaimana anak-anak ini tidak stres saudara karena mereka yatim piatu. 怎么这些孩子不觉得压力很大？因为他们都是孤儿。 Saudara, Mr. Russell atau Bapak Russell menghadapi satu masalah yang besar dengan 150 yatim piatu ini. 这位Russell 先生他面临很大的这个挑战，关于这些孤儿150个人。 Saudara, perasaan seperti itu dirasakan oleh para murid, bukan? 这些门徒们也感受不是同样的事吗？ Yesus mau meninggalkan mereka. 当耶稣要离开他们的时候， Mereka rasa senang sekali dekat dengan Yesus. 他们感到很高兴，因为跟耶稣非常的亲近。 Tapi Yesus bilang, aku mau pergi. 但是主耶稣说：“我要离 Aku 开你 tidak akan 们， bersama-sama kamu lagi. 我不再跟你们在一起了。” Tapi menariknya saudara, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. 但是很有趣的，当主耶稣要离开他们的时候，他说：“我没有抛弃你们，成为孤儿。” Karena Yesus tahu rasanya sendirian seperti apa. 因为主耶稣真的很明白，成为孤独的一个人是 Yesus 怎样。 tahu rasanya dikhianati seperti apa. 主耶稣也理解被人拒绝是怎样。 Yesus tahu rasanya dikecewakan dan kemudian dibuang itu seperti apa. 被人出卖、被人抛弃、失望是什么感受？ Sehingga dia katakan, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Siapa? Roh Kudus itu. 所以他说：“我会赐给你们保惠师，就是圣灵。” Nah sudah hari ini kita akan melihat itu dari kacamata Roma pasal yang ke-8. 今天我们从罗马书的眼睛去看，
bahwa engkau dan saya tidak dibiarkan sendirian. 就是你和我没有被抛弃成为一个人， Karena roh itu tinggal bersama-sama dengan kita. 因为那灵是住在我们里面。 Cuma masalah kita seringkali merasa kok aku gak kerasa apa-apa ya. 只不过我们常常会觉得我没有感到什么。 Sudah justru ini yang ingin kita pelajari bersama, renungkan bersama lewat Roma pasal 8. 这就罗马书第8章我们一起要思想的是， Sudah di bagian yang ayat 1 sampai ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat sudah dikatakan bahwa roh ini adalah roh yang memberi hidup. 第1节到第4节，特别第4节说那是赐生命的灵， Saudara, roh ini disebut roh yang memberi hidup. 圣灵就是被称呼赐给我们生命的灵。 Maka saudara di dalam ayat 1 sampai ke 4 Paulus menjelaskan. 所以第1到第4节保罗这样解释。 Di dalam dan melalui Kristus, kalau engkau sudah menjadi milik Kristus, maka roh ini akan menghidupkan engkau. 在基督里借着基督，就是因为这个灵能够使你得生命复活过 Sehingga 来。 kita bukan orang-orang yang berada di bawah penghukuman. 所以我们不是在罪恶或者死刑下的人了。 Jadi status kita itu sudah status yang tidak lagi di bawah penghukuman, saudara. 所以我们的身份不是在刑法以下的人了， Kita bukan lagi terdakwa, kira-kira begitu. 我们就是不是那个被控告者了。 Dan bukan cuma itu, saudara, kita dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut, kata Paulus. 不但如此，我们也得了释放，得了解脱，从这个死亡灭亡的当中。 Kita sudah bukan terdakwa dan kita tidak lagi diikat oleh semua hal yang akan menunjuk kita menjadi terdakwa. 我们不再成为被控告的人，然后我们从这些罪恶已经逃脱了。 Misalkan saya pencuri, saudara. 比方说，我是个贼， Bukan mencuri hati cewek lain, bukan. 不是偷其他女生的心。 Saya benar-benar membobol bank dan saya mencuri uang yang begitu banyak. 比方说，我真的去银行抢劫了，或者 Singkat 偷了 cerita 很多的钱。 Entah kenapa pengadilan membuat saya itu bebas dari dakwaan. 简短的说，不知道为什么法院判我得到了得释放。 Begitu saya keluar dari pintu pengadilan itu, saudara, 当我从法庭里走出来的时候， apa yang akan nempel di kepala orang-orang? 在人的思想里会浮起什么？ Pencuri atau orang yang sudah bebas dari dakwaan? 是个贼，或者已经得到解放，从这个控告上。 Saya yakin sekali orang akan sulit sekali mengatakan kepada saya, kamu bukan pencuri, sulit, saudara. 我相信很多人很难对我说你不是个贼， Karena itu mengikat saya. 因为那是把我捆绑的。 Bahkan saya masih punya keahlian untuk melakukan pencurian berikutnya setelah saya dibebaskan dari dakwaan. 甚至有可能我会再去行、去犯法、去偷窃。 Tetapi maksud Paulus tidak demikian dengan hal dosa dan kuasa maut. 但是保罗的意思对罪恶，然后对刑Roh yang ada di dalam diri kita ini menghidupkan kita, membuat kita mampu melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang roh itu minta. 在我们里面活着的灵，让我们能够达到他的要求，要我们做什么。 Sudah saya bukan pencuri lagi. 我不再是贼了， Dan roh akan memampukan saya untuk tidak lagi melakukan pencurian itu. 圣灵使我能够达到不再去行这个偷窃。 Yang berikutnya, Saudara, Paulus katakan kepada setiap kita, 接下来保罗对我们每个人说， ketika kita sudah bebas dari dakwaan, 当我们已经不再被控告了， kita tidak lagi terikat oleh hal-hal yang berbau dosa dan maut itu, saudara. 我们不再被这个死亡或者这个罪恶捆绑。 Maka roh yang menghidupkan itu menghendaki supaya kita hidup seturut dengan apa yang roh itu mau untuk kita hidup. 所以那个圣灵要求我们，好让我们能够活着，遵着这个圣灵要我们怎样活着。 Sehingga ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ini, saudara, 所以第5到第8节，弟兄姐妹们， menghendaki hidup kita ini tidak mandek. Oh sudah Nathanael, kamu bukan pencuri dan stop. Tidak, saudara. 要求我们的生命不停待，不是等于那，但是你不再犯罪，然后你的生命就停待在那里。 Roh Kudus itu membuat kita bergerak. 圣灵使我们推动我们走动， Roh Kudus membuat kita berjalan. 圣灵推动我们，好让我们能够走路。 Dan gerak jalan saya itu bukan lagi untuk memikirkan bagaimana saya membobol bank yang lainnya lagi. Bukan.
然后我的行动不再是再去思想怎样去开银行，然后抢劫它。 Tapi gerak saya, jalan saya adalah untuk saya memikirkan bagaimana saya bisa bekerja, berusaha dan bahkan bisa membagikan uang saya kepada orang lain. 但是这个圣灵推动我，好让我的行动就是能够工作，然后可以分享我的钱与他人。 Dan itu kata firman Tuhan yang mendatangkan damai, sejahtera dan bukan ketakutan. 这就是神的话所说的，是带来给我们平安，不是一种的不安。 Tetapi bukankah Paulus tahu kita masih hidup dalam daging? 但是是否保罗知道我们还活在肉体里面吗？ Itulah sebabnya Paulus memanggil kita untuk terus belajar hidup selaras sejalan dengan roh itu. 所以保罗要求我们一直活着，遵作与这个圣灵同行。 Saudara ingat zaman dulu ketika kita ganti handphone, 是否大家还记得，当以前我们换我们的手机的时候， kita paling malas ganti handphone salah satunya karena apa, saudara? 我们很懒惰去换我们的手机，它的理由是什么？ Kalau saya salah satunya adalah ketika HP itu masih jadul ya, Nokia 3310 gitu, saudara. 我的其中一个理由就是，当我旧的 handphone 就是 Nokia 310， Benar ya, 3310. 310， Iya benar. punya sini. Oh, nah, saudara kenapa? Karena waktu saya sudah simpan phone book, nomor-nomor telepon di situ ratusan. 因为我已经记载了这个里面的这个别人的电话号码已经几百个了。 Ganti lagi yang pindah HP yang baru, masukin satu-satu, setengah mati pegelnya nih jempol nih, saudara. 然后要换新的手机，我要一一的再打字，再记下来他们一个一个人的名跟他的电话 Sebab 号 kalau 码。 nggak segera diganti nanti ada telepon masuk atau ada kita mau telepon kita bingung cari gimana ini nggak ada nomornya. 因为常常如果有人打电话来，我们不知道那是谁的电话号码，很麻烦。 Tapi zaman makin canggih kita tinggal pencet dan dia synchronize semuanya. 但是现在很先进了，我们只需要按几个按钮，然后一切都能够同步的，一切都会收录在我们新的手机里了。 Roh itu mau kita tetap pakai badan ini, saudara, tetapi hidup kita tuh disinkronize sama dia. 圣灵要我们的身体还同样的一个身体，但是它能够使我们里面的更新与它同步。 Dan waktu kita synchronize, kadang ada yang loadingnya lambat, kadang ada yang loadingnya cepat, perlu proses. 当我们要与它同行的时候，有时候它的过程是很久的，我们要等很久；有时候它的过程是很 Tapi ingat saudara, kita melakukan itu bukan sebagai terdakwa. 但是我们这样行不是成为一个被控告者了， Kita melakukan itu dengan sebuah kemampuan bahwa roh itu akan melepaskan kita dari semua ikatan dosa dan maut. 我们坚信圣灵能够解放我们从这个灭亡与罪恶， Sehingga hidup kita itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. 好让我们的生命一直能够讨神喜悦。 Kemudian Paulus melanjutkan saudara bahwa roh itu berdiam di dalam kita 并且保罗继续，圣灵住在我们里面， adalah roh yang benar-benar sekali lagi mengingatkan kita, dia menghidupkan kita. 就是提醒我们，圣灵是使我们复活了。 Sehingga kalau saudara lihat di bagian ini saudara, 好，让我们注意这部分，弟兄姐妹， maka kita bisa melihat ya. 我 Nah, 们可以 saudara, 看见。 saya highlight ya, saudara boleh lihat bagian pertama ini. 我把它打光，这些字你可以注意看。 Roh itu berdiam, tinggal. 那灵就是住在 Dan yang berdiam itu tidak mati. 住在里面的，不是死的。 Yang berdiam itu hidup sekaligus menghidupkan. 住在里面的，它本身是活的，并且使你活着。 Sehingga harusnya baterai kita nggak pernah mati, saudara. 我们的电池就应该不会 Untuk 用 apa? 完。 Untuk berbuat sesuai, sinkron dengan apa yang roh itu mau. 为了什么？好让我们可以跟圣灵同速同步的进行。 Sehingga ini logika yang pertama. 这是一个逻辑。
Kalau Pentakosta itu Allah mencurahkan rohnya, berarti engkau dan saya yang sudah percaya Kristus, roh itu ada tinggal di dalam diri kita. 如果圣灵降临，就是神赐下他的圣灵给我们，所以我们信主的人，我们有圣灵住在我们里 Dan 面。 itu membuat kita tidak bisa tinggal diam untuk tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. 这件事让我们不能够静坐着，然后我们一定被推动去做上帝喜悦的事。 Ubah ucapan bibirmu menjadi ucapan yang membangun. 你要改口，让你的口所出的言语能够建造人。 Ubah pikiran dan hatimu menjadi pikiran dan hati yang baik dan bukan yang jahat. 你要更改你的心思意念，好让它成为好的心思意念。 Milikilah belas kasihan dan bukan sekedar penghakiman kepada orang lain. 我们要拥有怜悯，不但只有论断别人去说 Sebab 人。 roh yang tinggal itu, yang memberi hidup itu, dia berdiam. Sudah kata berdiam ini memakai kata yang berarti rumah tangga. 这件事就是因为圣灵住在我们，住这句话就是好像我们有这个家庭里。 Ketika orang berdiam di dalam rumah tangga, maka dia terikat di situ. 当一个人有了家庭，他好像被收在里面。 Maka dia yang berdiam itu menjadi sangat lekat, sangat erat, saudara, dekat. 所以他住在一个家庭里面，他变成了非常的亲近。 Dan disitulah kita tidak bisa berkata saya sendirian, saya yatim piatu, tidak ada. Saudara. 在家庭里，我们不能够说我是单单一个人，我是一个孤儿，不能。 Karena dia sangat dekat, erat, lekat, dan terikat dengan kita. 因为他是非常的亲近，没有距离，黏着我们，然后捆绑着我们。 Sehingga kita memiliki bestie yang namanya Roh Suci. 所以我们拥有了一个知己，就是圣灵。 Dan bestie kita itu mau diri kita terus hidup sama seperti Kristus hidup. 这个知己就是要求我们活着，好像基督活着一样。 Itulah sebabnya saudara ketika engkau mau membenci, sang bestie itu akan berkata, kamu harus belajar mengasihi. 所以，当我们要恨别人的时候，我们最好的朋友会对我们说：“你需要去爱他。” Itulah kenapa ketika dunia ini ingin menarik kita untuk berbuat dosa kepada Tuhan, 所以，当这个世界要拉拢我们，好让我们犯罪， maka sang bestie itu akan berkata kepada kita, Roh Kudus itu, jangan, Tuhan terlalu sayang sama kamu, jangan kecewakan hatinya. 我们的好友就会对我们说：“就是圣灵，你不要这样说，因为主是爱你的。” Ketika ada suara yang berkata dalam hatimu untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, 当你心里有声音对你说要活着遵照神的话语的时候， ikutlah dan belajar berusaha sinkron terus sama dia. 你要跟随他，然后你要努力，好让你能够同速的同行于他， Karena itu hopengnya kita, 因为他是我们的好朋友， karena dia sayang sama kita. 因为他爱我们。 Kalau orang benar-benar hopeng, saudara, dia tidak akan menjebak dan mengkhianati sahabat baiknya. 如果你的好朋友真正是好朋友，他不会给你陷阱或者让你跌入陷阱的。 Bagian yang kedua sudah dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan roh ini menjadikan kita anak Allah. 第二部分就是说，因为圣灵引领我们，然后这个圣灵成为我们，把他成为神的儿女。 Sudah sebelumnya kita budak hamba dosa, kita terikat dengan dosa, nggak bisa gerak. Pokoknya yang kita lakukan semuanya pasti ujungnya mau berbuat dosa. 之前我们是罪恶的奴仆，无论我们做什么，我们最终的终点就是我们会到这个刑罚死亡。 Paulus lanjutkan, waktu engkau di dalam Kristus, Roh Kudus itu mengubah hidupmu. 保罗继续，当你活在主里面，那个圣灵就更改你。 Kita tidak cuma pindah jadi hamba kebenaran. Jadi pindah aja statusnya dari hamba dosa jadi hamba kebenaran, bukan. 我们不是单单我们的身份从这个真理的奴仆罪恶的奴仆搬到这个真理的奴仆。 Bukan cuma sampai di situ, saudara, tetapi kita menjadi anak. 不单单到那个为止，但是我们变成儿女。 Cuman di sini agak susah ya, karena orang bilang anak di sini juga budak-budak begitu. 比较难，因为这里的这个马来人说孩子也是叫做budak budak。
Saya waktu pertama datang ke sini, saudara, 当我第一次到达这里， ada orang bilang, itu budak-budak kumpul gitu. 有人说啊，那些孩子们啊，他奴隶们正在聚集， Saya langsung pikir, masih ada perbudakan di Pontianak gitu. 在加利曼丹你还有这个奴隶吗？ Oh, maksudnya budak-budak itu anak-anak. 实际上他们说不达不达，他的意思就是孩子们。 Tapi saudara memahami maksud saya, saudara ya, ngerti ya? Jangan terus nanti sama itu Pak, budak sama anak sama di sini, jangan, itu beda sekali, saudara. 但是我相信大家明白我的意思，不要因为我说不达不达，你就以为那是奴隶，不是的。 Mungkin gambarannya begini ya, kalau kita sekarang jadi anak nih misalkan ya. 可能他的形容方式是这样：如果我们想象孩子们 Ada kakak atau ada mbak yang kerja di rumah kita. 在家里有佣人，我们叫姐的人， Coba 保 kita yang 姆 jadi anak di sini, misalnya ada teman-teman remaja di sini, suruh milih. 比方说叫这些年轻的这个少年们，他们选择的话， Pilih jadi anaknya mami atau pilih jadi mbak atau kakak yang kerja sama mami. Ayo. 你要选择哪一样，成为你妈咪的孩子，或者成为那个保姆？ Karena kalau jadi anaknya mami, uang sakunya sedikit. 因为如果成为你妈咪的儿女，你的那个零用钱很少。 Kalau jadi kakak yang kerja di tempat mami, aku pernah lihat lause dikasih uangnya kok banyak. Gitu. 然后成为保姆，然后你的妈咪就给他很多的钱。 Terus kita bilang, mami aku jadi kakak aja kerja di sini sama mami gitu, saudara. 是否你就说妈咪，我在这里工作好了，我要成为保姆？ Engkau memilih menjual keanakmu dan menjadi budaknya mami. 你要卖身成为你母亲的这个 Nggak 奴仆 mungkin, 吗？ saudara. 不可能的，弟兄姐妹们。 Yang ada adalah kita, yang adalah statusnya hamba dosa, bukan hanya jadi hamba kebenaran, tapi jadi anak Allah. 但是它的实际上就是我们是以前罪恶的奴仆，现在成为了上帝的儿女。 Paulus katakan kita itu ahli waris. 保罗说，并且我们成为了后世。 Siapa yang tidak mau terima warisan? Coba angkat tangan. 在这里是否有人不愿意承受这个产业？请举手。 Loh, saya tanya beneran loh, siapa yang tidak mau terima warisan? 我真正的问大家，是谁不愿意接受产业的？请举手。 Saya balik ya, siapa yang mau terima warisan? 我反过来，谁要领受 mau 产业 kan? 的？ Mau, saudara. 大家都要。 Minimal ketika kita lihat, wow ternyata 至少当我们看见，哇，原来 Daddy sama Mami, lumayan. gitu. 我们的父母哇很富裕。 Sudah saya yakin kita mau terima warisan. 我相信我们所有的人都愿意承受这个产业。 Engkau dan saya anak-anak Allah, kita ahli waris kerajaan surga. 你和我都是上帝的儿女，我们是承受天国的子女。 Tapi saudara ingat baik-baik. 但是要好好记住， Paulus katakan engkau harus siap menderita 保罗 dan 说， dimuliakan bersama dengan Kristus. 你要好好的准备，你要跟基督一起受苦，才 Menderitanya jangan tahu dicoret ya. 要请大家注意。然后请问大家， Saudara, bagian kedua mengatakan kepada kita roh itu bisa membuat kita memanggil dia dengan sebutan ya Aba ya Bapa. 第二部分圣灵使我们能够称呼父神是阿爸父， Ini adalah relasi, saudara, hubungan anak sama bapak. 一种的关系就是父亲与儿女们的关系了。 Buat saya ini jauh lebih penting, maaf ya, dibandingkan warisan tadi, saudara. 对我来说，很抱歉，这件事更重要，比起刚才所说的产业。 Saudara nggak usah takut dengan apa yang akan ditinggalkan oleh orang tua kita, tetapi belajarlah membangun hubungan dengan mereka. 不需要害怕你的父母会留下给你什么样的产业，但是我们要建造关系与他们。 Dan itu yang roh lakukan supaya engkau dan saya itu bisa kayak deket banget gitu loh, saudara, sama Bapak di surga. 这就是圣灵所做的工作，就是好让你和我非常的亲近于我们的天父。 Maka Paulus itu katakan, kita itu bisa manggil dia sebagai Aba. 所以保罗说，我们可以呼叫他阿爸父。 Setiap kita anak memanggil orang tua kita kan pasti panggilannya beda-beda. 我们称为孩子，常常称呼他们是用不同的称呼， Nadanya juga beda-beda. 我们的这个音调也不同。
Misalkan ada anak remaja di sini yang panggil saya papi gitu. 比方说这里的少年人叫那单叶传道是爸比， Sama anak saya sendiri yang manggil saya papi. 我们的孩子们也同样叫我爸比的。 Dua-dua sama manggilnya, tetapi ada relasi yang lebih unik khusus antara saya dan anak saya. 他们的都叫我爸比，但是我跟我的亲生孩子是有特别的关系。 Minimal yang anak remaja ini saya papi ketemu gede. 至少这些少年人，我遇到他们，他们叫我爸比，他们已经长大了。 Tapi buat anak saya tahu dari sejak dia lahir, saya tahu gimana dia buang air kecil, buang air besar, saya ngerti semuanya, saya bapaknya dia. 但是对我的亲生孩子们，我最了解他们。从小我已经知道了他们什么时候大便小便我都晓得。 Tuhan sayang sama kita sehingga kita bisa panggil dia Aba. 神非常爱我们，直到我们可以呼叫他父神。 Sehingga Roh Kudus yang berdiam di dalam kita itu, saudara, ingin mengontrol, mengendalikan kita. 所以在我们里面的圣灵要控制，要引领我们， Memimpin dan mengajari kita. 带领我们，并且教导我们。 Tapi juga mendampingi kita untuk kita bisa terus dengar-dengaran dan dekat dengan Bapa 但是 di 也 surga. 一直陪伴我们，好让我们能够一直的顺服我们在天上的父神。 Saudara, betapa berharganya itu karena kita tidak lagi yatim piatu, kita punya siapa? Bapa. 那是多么的珍贵，因为我们不再是孤儿了，我们拥有父神，我们的父在天上。 Ketika mungkin di dunia ini engkau tidak punya gambaran orang tua yang sempurna. 可能在世界上，你根本没有一种的想象，你父母是完美的。 Selalu ingat baik-baik ada roh di dalam dirimu, di mana dia akan membantu engkau untuk memanggil dia sebagai Bapa di surga. 你要常常的记住，你里面有灵，能够帮助你，能够呼叫我们的神是阿爸父。 Roh ini adalah roh yang memberi hidup 这就是赐给我们生命的灵， dan roh yang bisa membuat kita memanggilnya sebagai Ya Aba, Ya Bapa. 就是这灵使我们能够叫父神阿爸父。 Saudara, apa warisan dari Mr. Russell tadi? 刚才我们所说的拉索先生他留下的产业是什么呢？ Bukan duit, 不是钱， bukan harta. 不是钱财。 Saudara, di satu momen ketika dia melatih football anak-anak yatim piatu itu. 在一段时间，当他训练这些孤儿们打这个橄榄球的时候， Setiap kali dia selalu memanggil anak-anak laki-laki 12 ini dengan sebutan Hai San, Hai anak, anakku gitu. 每一次他叫这个12个孩子，就是在他的球队里面的，都是叫他们孩子、 Sampai 儿 ada 子。 yang ngamuk, ngapain lu panggil aku San, San, aku bukan anakmu. Enak aja, kira-kira gitu. Saudara. 直到有些孩子他们生气了，你为什么叫我儿子？你根本不是我的父亲。 Kamu hidup dengan keluarga yang enak, kamu punya istri, anak-anakmu, kamu sayang, kita semua yatim piatu. 你自己有你自己的家庭，你有太太，你有自己的儿女们，你为什么叫我们孩子？我们根本是孤儿，不是你的12 孩 anak 子。 itu bilang, jangan pura-pura jadi bapak kami. 你不要虚伪成为假装我们是你的孩子。 Lalu di satu momen dia katakan, I am an orphanage too. Saya juga yatim piatu. 到一个时刻，他就坦诚的说：“我也是一个孤儿。 12 anak muda itu terdiam. Saudara. ”那12个孩子们就静默了。 Aku ditinggal oleh orang tuaku pergi begitu saja. Dan aku yatim piatu sama seperti kalian. 我被父母抛弃，就是这样的抛弃，然后我成为孤儿，也跟你们是一模一样的。 Aku tahu berapa nilai air matamu itu. 我也知道你的眼泪的价值， Aku tahu engkau teriak malam-malam. 我也知道你晚上会呼喊， Aku tahu engkau membenci orang tuamu, bahkan membenci dirimu sendiri. 我也知道你非常恨你的父母，甚至恨你自己。 Tapi hari ini saat ini aku hadir buat kalian semua. 但是今天我为你们存在了， Aku bukan mau memberi kalian harta. 我不需要留下产业给你们。 Tapi kalau hidupku bisa berubah, hidup kalian pun juga bisa berubah. 但是如果我的生命可以被更改，你们的生命也可以更改。 Secara perlahan namun pasti dengan proses yang begitu panjang dan menyakitkan. 漫长的过程也非常的煎熬。 Kedatangan Russell mengubahkan sekolah yatim piatu itu.
Russell 的到来时，那个学校就改变了。 Dan dikisahkan legacy atau warisan Russell itu adalah keluarga, family. 然后这个 Russell 先生留下的产业就是家庭。 Dan itu yang menghidupkan panti asuhan itu. 这件事使那个孤儿院成为活过来， Anak-anak itu punya lagi hidup yang baru. 那些孩子们在拥有新生活， Dan mereka tahu bahwa mereka adalah satu keluarga yang saling mendukung, menyayangi satu terhadap yang lain. 他们就意识到他们根本是一个大家庭，互相的爱彼此。 Roh itu tinggal di dalam kita 圣灵住在我们里面， untuk menghidupkan setiap kita, 使我们活过来， memanggil dia dengan sebutan Ya Aba dan Bapa, 可以呼叫阿爸父， dan kita dijadikan satu keluarga di dalam Kristus. 我们就成为一个家庭，在基督里面。 Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati kita. 祝大家圣灵降临节快乐， Mari kita berdoa. 神祝福大家，我们祷告。 Ya Tuhan, terima kasih karena ada Hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. 主啊，感谢你，因为有圣灵降临节，圣灵被降下来。 Bukan hanya membuat kami terpukau karena roh itu bisa membuat hal-hal yang spektakuler, menakjubkan. 不是让我们赞叹，因为圣灵能够做非常奇妙的事，非常壮观的事。 Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan. 瞎人可以看见，瘸腿可以行走，生病的得医治。 Tapi lebih dalam daripada itu ya Tuhan. 但是更深超越这一切，主， Roh itu hadir dan tinggal di dalam diri kami pribadi, lepas pribadi. 圣灵亲临，并且住在我们每个人的里面。 Kami yang mungkin sudah mati karena putus asa, kekecewaan, kegelisahan, kekhawatiran, kebencian. 可能我们在里面已经死了，因为我们非常充满了恼恨，充满了怨恨，充满了失望、绝望。 Roh yang tinggal diam itu menghidupkan kami kembali. 圣灵住在我们里面，使我们活过来了。 Bukan hanya itu, bahkan Kau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. 不但如此，圣灵提升我们成为神的儿女， Kami punya Bapa yang sama. 我们拥有同样的父， Karena itu kami adalah satu saudara di dalam Kristus. 所以我们在基督里都是弟兄姐妹。 Tolong kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. 帮助我们能够彼此的相爱， Di dalam Kristus dan melalui Roh-Mu yang kudus. 在基督里借着你的圣灵， Sehingga kami semua bisa memanggil Ya Aba, Ya Bapa. 好让我们可以呼叫阿爸父。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Kami berdoa 我们祷 dalam 告， nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。